Kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, kita bawakan satu topik perbincangan pada hari ini. Kita tidak pernah putus untuk kita membawakan perbincangan mengenai kesihatan mental. Hari ini untuk kita mengetahui bagaimanakah untuk kita cakna berkenaan dengan kesihatan mental, saya bawakan dua orang tetamu ke studio pada hari ini. Pertama, kita ada Puan Nur Arifah Cik Ahmad Tantowi, iaitu pengerusi Malaysia Mental Care Association, MiCare, dan juga kita ada Puan Rohana Ismail ataupun Cikgu Ana. Ya, Salah seorang pejuang kecelaruan kemurungan meja. Jadi hari ini kita bawakan kepada anda semua berkenaan dengan kesihatan mental. Kita mulakan dahulu dengan Puan Arifah. Bagaimanakah untuk kita memahami kesihatan mental? Bagaimanakah untuk kita menentukan seseorang itu mempunyai kesihatan mental yang sihat itu sendiri? Puan Arifah, silakan. Okey, terima kasih Encik Rizwan. Untuk kita tahu seseorang itu ada kesihatan mental yang baik, kita perlu tengoklah beberapa aspek daripada sokongan sosial, daripada apa orang kata dia punya macam mana dia kehidupan dia dapat mengatasi stres dengan baik, dapat buat kerja dengan baik. Itu antara salah satu apa orang kata ciri-ciri kesihatan mental yang baiklah. Bila mana kita dapat menghadapi tekanan yang ada dalam kehidupan kita seharian tu dengan baik. Kalau kita tengok berbeza pula dengan orang yang ada penyakit mental, mungkin dia adalah apa orang kata kecelaruan ataupun dia ada mengalami kesukaran kehidupan harian, nak buat kerja-kerja tertentu. Itulah kita kaitkan sikit dengan situasi hari raya yang kita sedang sambut sekarang. Ada orang kelihatan normal seperti biasa ketika bulan Ramadan, tetapi apabila tibanya Syawal, seolah-olah mereka mengelak untuk menghadapi Syawal tersebut. Kerana pada mereka tidak mahu melihat orang lain gembira, mereka rasa stres dan sebagainya. Kalau boleh tidak mahu melihat langsung telefon, kerana mereka tidak mampu untuk mencapai kebahagiaan seperti mana orang lain sampai. Tapi hanya pada waktu yang singkat itu. Bagaimana dalam situasi tersebut, Puan Arifah? Okey, kalau kita tengok raya ni, dia banyak tekanan-tekanan sosial yang kita boleh tengok pada hari raya lah. Contohnya, ada orang beli baju raya baru, kan? Kalau kita mungkin tak berkemampuan daripada untuk membeli baju raya baru, ada orang yang waktu raya dia perlu berjumpa dengan sanak saudara yang mungkin pada dia sebelum ni dia ada kisah-kisah yang tak berapa menarik dengan ahli keluarga. Itu antara tekanan-tekanan yang kita boleh lihatlah pada hari perayaan. Jadi setengah orang susahlah untuk kita apa orang kata untuk kita berhadapan dengan situasi yang mungkin boleh memberi trigger ataupun mengingatkan kita kepada trauma-trauma lampau, dan pada musim perayaan juga banyaklah perkara-perkara yang kita boleh tengok yang apa orang kata kita sendiri perlu ukurlah kemampuan. Kemampuan satunya daripada sudut keuangan, satu lagi kemampuan kita bersosial, kan. Ahli keluarga mana yang kita boleh jumpa, kan, ataupun jiran mana yang kita decide untuk berjumpa. Itu salah satu caralah untuk kita menjaga kesihatan mental yang baik pada perayaan. Cikgu Ana, saya difahamkan Cikgu Ana pernah mengalami kemurungan meja, didiagnos oleh doktor. Boleh ceritakan sedikit sejarah sehingga didiagnos kemurungan tersebut, Cikgu Ana? Okey. Lama sebenarnya sejarahnya. Saya bermula rasa something pada tahun 2012. 2012, kemudian saya disahkan menghidapi kemurungan meja pada tahun 2015. Perjalanan yang panjang. Sebelum tu saya macam tak perasan, kan, kita tetap kerja, pergi kerja dan sebagainya, tapi saya menghadapi tekanan di tempat kerja dan sebagainya, kan. Jadi saya bimbang, kadang-kadang saya kaki selalu kebas, tekak kering dan sebagainya, tapi macam saya ignore ajalah. Macam saya pergi jumpa doktor kata okey, stres. Dia bagi MC sehari 2 macam tu. Kemudian pada tahun 2015 tu lagi teruklah simptom-simptom yang kita kebas kaki, berdebar-debar dan sebagainya, bimbang yang orang kata kadang-kadang tak ada sebab, kan. Bimbang yang tak normal. Jadi kita tahu bimbang yang normal macam mana, kan. And then pada hari raya tahun 2015 saya collapse, saya rebah. Tapi saya tak pengsan. Saya sedar. And then masa itulah pergi hospital semua. Buat medical. Lepas tu buat ringkasnya saya buat medical check up. Sebelum medical check up untuk fizikal.
Jadi semua doktor kata okey. Semua clear lah, maksudnya saya tak ada sakit-sakit fizikal kan. And then baru saya cuba baca, saya sendiri baca dulu tentang kemurungan dan sebagainya. Kemudian bila saya rasa saya ada simptom-simptom tu, saya minta pergi klinik komuniti tu, dan saya minta untuk dihantar ke psikiatri lah, saya sendirilah yang minta. Cikgu Ana faham yang membezakan kemurungan meja dan juga kemurungan minor? Kemurungan meja ni maksudnya dia macam dia ada tahap-tahap dia kemurungan kan. Bagaimana? Kalau macam minor tu dia tak teruk sangatlah. Dia punya simptom tu macam kesedihan dan sebagainya, dia masih boleh keluar dan sebagainya. Macam saya memang langsung tak ada hati. Orang kata saya berada dalam keadaan hedonia. Maksudnya tak gembira langsung. Tak ada apa pun yang boleh menggembirakan saya. Bahkan sesuatu yang saya suka buat, saya jadi bukan saja setakat tak suka, saya rasa benci nak buat benda-benda tu. Ahli keluarga pada ketika itu bagaimana? Okey, ahli keluarga saya, mereka alhamdulillah, apabila saya kata saya mungkin saya nak pergi jumpa psikiatri, saya tak katalah saya kena kemurungan ke apa, saya kata saya nak jumpa psikiatri, dia orang memang menyokonglah. Dia orang memang semua ahli keluarga saya yang bawa. Saya sebab saya bujang, so saya duduk dengan kakak saya masa itulah. Jadi kakak saya, kak long saya, kak ngah saya semua akan bantu saya makan, minum. Sebab masa saya collapse tu, saya lebih kurang sebulan saya memang tak boleh jalan, Cik Ridwan. Puan Arifah, kalau kita lihat pengalaman Cikgu Ana itu ada keluarga ataupun support system yang menyokong segala tindakan Cikgu Ana. Tetapi ada juga yang tidak mempunyai rezeki untuk mempunyai support system yang bagus. Bagaimana dalam situasi ini, Puan Arifah? Okey, sebab kita tahulah support system bagi pesakit mental itu sangat penting. Macam Cikgu Rohana, dia ada ahli keluarga yang sangat menyokong, sangat memberi orang kata sokongan untuk mendapatkan rawatan. Tapi kita boleh lihat ramai sebenarnya pesakit mental yang ada orang kata kekangan itulah, kekangan sokongan, yang mana bila mana dia pergi mendapatkan rawatan di hospital, bila balik jumpa dengan ahli keluarga tak terima, ataupun ahli keluarga yang cakap macam tak payah lagi jumpa psikiatris tu, kita just banyakkan berzikir, ataupun kita dia just mengada-ngada je. Itu antara stigma-stigma je lah. Tapi kita tahu yang pesakit-pesakit mental ni perlu mendapatkan sokongan. Antara sokongan yang kita boleh dapat lah, kalau kita tak dapat daripada family, kita boleh juga menyertai aktiviti komuniti setempat. Maksudnya kita melebarkan, meluaskan lagi kita punya capaian sosial. Kalau sebelum ni mungkin kita dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan di tempat kerja, jadi kita boleh melebarkan kita punya sokongan sosial tu kepada lebih luaslah, sama ada menyertai aktiviti komuniti. Macam Cikgu Rohana pun dia juga menyertai NGO Mikan ni, yang mana kita ada support group. Support group untuk pesakit-pesakit mental berkongsi masalah, berkongsi pengalaman, berkongsi tips-tips, dan juga menyertai melibatkan diri sebagai volunteer. So bila Cikgu Rohana melibatkan diri sebagai volunteer, kita ada kumpulan sokongan yang daripada pesakit-pesakit juga yang memberi sokongan. Maksudnya kita ada satu safe space ataupun satu tempat untuk kita menyumbang bakti kepada masyarakat dan tanpa judgemental lah. So kita tu antara cara-cara yang kita boleh dapatkan lah. Bagaimana pula kalau kita melihat perbezaan generasi? Mungkin generasi Cikgu Ana, kita boleh melihat kematangan itu, ya kita boleh menerima tindak tanduknya, pergi kepada psikiatris dan menyertai NGO dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat generasi muda, mungkin orang yang lebih tua akan melihat mengada-ngada dah budak ni, sedikit tekanan pun tak boleh nak terima. Bagaimana untuk kita mengelakkan daripada stigma itu berlaku dan kita nak elakkan daripada generasi muda ini menghadapi kemurungan ini? Generation gap lah kan. Ataupun kalau kita tengok sebenarnya sekarang ramai orang muda dah terbuka untuk mendapatkan rawatan. Satunya disebabkan media sosial jugalah. Media sosial dan juga media-media massa, yang mana kita banyak bercerita mengenai kesihatan mental, jadi orang-orang muda terbuka kan. Dan even pesakit-pesakit mental sendiri pun berkongsi pengalaman dia. Macam Cikgu Rohana berkongsi pengalaman dia sebagai pesakit, dan pesakit-pesakit lain berkongsi pengalaman
pengalaman yang mana kita tahu mendapatkan rawatan untuk masalah mental ni bukanlah sesuatu benda yang sangat teruk. Jadi benda tu kita boleh encourage pesakit-pesakit lain untuk mendapatkan rawatan juga. Di media-media sosial pun ramai pesakit-pesakit mental yang berkongsi kisah. Kita nak menormalisasikan untuk bercakap mengenai kesihatan mental tu dan mendapatkan rawatan yang sebetulnya. So bila ramai berkongsi, masyarakat lebih terbuka dan rasa it's okay je untuk mendapatkan rawatan, it's okay je untuk ada masalah berkaitan kesihatan mental dan sebagainya. Cikgu Ana, pada ketika itu adakah apa yang betul-betul menyekat Cikgu Ana daripada, adakah Cikgu Ana tidak dapat meluahkan apa yang terbuku di hati, tersekat sehingga menyebabkan kemurungan? Dan apabila bersama dengan NGO dapat meluahkan segalanya baru riliskan tekanan tersebut, atau bagaimana? Kita nak faham situasi tersebut. Situasi tersebut. Saya macam, memang ada benda yang saya tak boleh luah sebab saya macam berada dalam keadaan orang kata ditelan mati mak di luar mati ayah. Kan? Ya, saya nak bercerita kepada family macam saya tak nak lagi. Saya nak bercerita kepada kawan, ada benda yang part yang saya cerita. Tapi saya masa tu saya lebih bercerita, kalau saya bercerita pun lebih bercerita kepada peristiwa, saya kurang masuk kepada emosi. Maksudnya saya macam menyembunyikan emosi saya lah. Kalau ada sesuatu peristiwa yang berlaku tu, maksudnya kita tak berkongsi emosi. Jadi emosi tu terpendam. Lama-lama dia macam keluar macam tu kan. Jadi dia bertindak macam rasional tu dah tak boleh rasionalkan kita. Jadi, punya emosi. Adakah sekarang apa saja yang kita rasa itu meluahkan emosi itu satu perkara yang cukup penting dalam kehidupan kita? Perkara yang cukup penting, tetapi kita kena berhati-hati jugalah. Kalau kita meluahkan emosi kita di media sosial dan semua orang boleh baca, itu agak bahaya. Bukan agak lah, saya rasa memang bahaya. Sebab ramai orang yang akan komen yang menyebabkan, orang kata kalau istilah sekarang ni, orang kata menyebabkan kita lagi koyak lah kalau istilah sekarang kan. Jadi kita kena kenal pasti macam mana cara nak meluahkan emosi. Macam saya kurang aktif dalam FB dan sebagainya sebelum ni. Saya memang orang yang suka kerja lah. Jadi saya kurang media sosial. Tetapi selepas tu saya meluahkan secara, saya suka menulis. Saya pun ada tulis buku ni kan untuk berkongsi dengan buku ni. Maksudnya memang saya cerita apa yang saya alami daripada sebelum sakit sehingga rawatan sehinggalah sokongan dalam buku ni. Sekarang keadaannya sudah pun sembuh? Ya, sembuh. Pada saya sembuhlah. Tapi ada orang yang dianggap kalau masih makan ubat tak sembuh. Bagi saya tak begitu. Kita makan ubat macam, sebab kadang-kadang orang bila dia itulah judge dia punya stigma tu, bila mental je orang akan tanya, okey, dah sembuh betul ke? Tak makan ubat ke? Itu yang orang selalu soal. Tapi kalau orang darah tinggi ke apa ke, orang tak pernah tanya, okey, dah tak makan ubat darah tinggi ke? Orang tak tanya kan. Jadi maksudnya dia terkawal makan ubat. Macam saya pun makan ubat pun dah yang minimal lah, dos yang paling minimal. Dah terkawal. Kalau saya lupa makan ubat pun tak ada apalah. Tapi kita macam kita tahu, sekarang saya dah boleh tahu emosi saya sendiri. Saya dah tahu, okey, aku macam nak ni kita boleh kontrol, boleh menulis mula, menulis puisi dan sebagainya. Saya suka menulis puisi. Dan sehingga menghasilkan buah, orang kata anak sulung lah. Anak sulung, betul. Daripada macam itulah sendiri. Pentingnya sokongan emosi dan sebagainya. Mungkin stigma masyarakat, macam Cikgu Ana cakap tadi kan, selagi makan ubat. Dalam bahasa mudah orang kata, dia ni sakit mental, makan ubat, mesti akan sakit selama-lamanya. Bagaimana untuk kita menangani persepsi tersebut, Puan Arifah? Okey, persepsi tu yang akan menyebabkan stigma lah kan. Stigma yang mana orang kata pesakit mental ni dia kalau dululah kan orang kata pesakit mental ni orang membayangkan seperti orang-orang yang berada di tepi jalan yang rambut keras ataupun menamakan setengah institusi kesihatan mental, kalau sakit mental je duduk Tanjung Rambutan sebagai contohnya lah kan. So benda tu menampakkan yang pesakit mental ni tak ada kehidupan yang baik. Tetapi hakikatnya kita boleh tengok Cikgu Ana boleh menulis buku, boleh sebelum ni bekerja dengan baik, mengajar, dan kita boleh tengok lebih
lebih ramai lagi sebenarnya orang-orang di luar sana yang apa orang kata mampu dengan rawatan yang betul, mampu bekerja, mampu ada family, mampu menyumbangkan bakti kepada komuniti. Itu ciri-ciri kesihatan mental yang baiklah kan. Jadi untuk menangani stigma tu kita perlu ada satu pendekatan untuk prevention ataupun advokasi lah, kesedaran. Kalau dengan adanya kesedaran tu orang ramai boleh tahu mengenai kesihatan mental dengan betul. Maksudnya kita mendapatkan informasi-informasi yang tepat daripada pakar-pakar, daripada pemandiri yang berkongsi pengalaman, real life experience lah, dengan apa orang kata supaya bila kita tengok pengalaman tu kita boleh tahu yang pesakit mental sebenarnya bukanlah seperti apa yang digambarkan di media. Puan Arifah, mungkin secara ringkas, kalaulah sesiapa yang menonton untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga sokongan daripada MiCare, bagaimana proses untuk melalui sehingga ke mendapat sentuhan daripada Puan Arifah? Okey, kita di MiCare kita banyak menyediakan program-program advokasi ataupun prevention berkenaan dengan kesihatan mental dan juga pencegahan bunuh diri. Jadi boleh je layari kita punya media sosial micare.my untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan kesihatan mental dan menyertai aktiviti-aktiviti yang adalah kita ada support group untuk pesakit-pesakit mental berkongsi, ruang selamat, dan juga kita juga ada program-program kesukarelawanan. Kita pergi memberi bantuan kecemasan psikologi kepada orang-orang yang mengalami krisis kesihatan mental. Okay, itu dia sedikit kepada anda semua berkenaan dengan perbincangan mengenai bagaimanakah untuk kita mengetahui situasi yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya dalam aspek isu kesihatan mental ini. Terima kasih kepada kedua tetamu. Terima kasih kepada Puan Nur Arifah Cik Ahmad Tantowi, iaitu pengerusi Malaysia Mental Care Association, MiCare. Terima kasih dan juga tahniah juga diucapkan kepada Cikgu Ana, pejuang kecelaruan kemurungan meja, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam berkongsi berkaitan dengan isu kesihatan mental. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Syahidah akan bersama dengan anda dalam SPM Sana Sini selepas ini.